Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sini nikmat yang seterusnya yang disebut di dalam sini disebutnya nikmat yang ke-8. Ini sambungan nikmat yang ke-8. Nikmat yang ke-8 yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel, umat Bani Israel. Nikmat dia disebut sini wa idh istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah tak kala ingatlah dan beritahulah kepada mereka, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan baliknya pasal Nabi Musa alaihissalam meminta hujan. Meminta air hujan. Liqaumihi, mana dia berdoa minta air hujan untuk kaumnya. Sini ketikanya Bani Israel ketika itu mengalami kehausan, kemarau masa tu. Jadi air tak ada. Maka mereka golongan Bani Israel memintanya Nabi Musa alaihissalam supaya berdoa, minta kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan. Jadi melalui ayat ini juga, lafaz yang ini nak beritahu sunnah daripada dulu lagi, bila ketiadaan air, kemarau, disyariatkan kepada ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, ulama, supaya memohon doa kepada Allah Ta'ala, memohon hujan, minta kepada Allah Ta'ala. Ataupun dipanggil istisqa, doa istisqa. Cuma istisqa tu ada pembahasan lain lah. Di dalam kitab hadis kita, insyaAllah sekiranya sampai di tempat tu kita akan bahas lah. Itu untuk istisqa ni ada beberapa kaedah. Satu kaedah dengan solat. Solat istisqa. Satu kaedah lagi dengan berdoa. Satu kaedah lagi dengan berdoa. Dan satu kaedah lagi berdoa ketika khutbah Jumaat.
Ada disebut juga di dalam hadis. Jadi itu beberapa kaedah lah. Sehingga ada juga perselisihan di kalangan ulama, adakah istisqa tu perlu lakukan solat ataupun tidak. Tapi yang masyhurnya ada juga solat dan boleh juga tanpa solat. Solat itu kita panggil solat istisqa. Cuma di kalangan masyarakat tempat kita ni pula saya tengok pelik sedikit, kerana mereka bila kata istisqa mereka buat solat hajat. Lepas daripada solat Jumaat, lepas tu kita solat hajat dia kata, mohon Allah Taala supaya turun hujan. Tu dipanggil macam istisqa dah, tapi dia guna perkataan solat hajat. Dan ketika solat Jumaat, sebenarnya kali kalau dalam riwayat hadis ada beritahu dibacakan doa itu dalam khutbah Jumaat. Bukan selepas daripada solat Jumaat. Jadi itu yang berseleweng sikitlah cara perbuatan kita dengan perbuatan sunnah. Itu kita kena perhati tengoklah cara amalan kita. Dan kalau bolehnya kita perbetullah sedikit sebanyak. Kadang-kadang orang-orang masjid ni dia tak tahu sangat benda-benda gini. Maka kita kena perlahan-perlahan tu bagi nasihatlah kepada mereka supaya biarlah kalau solat kalau ketika masa tu susahnya kita semua sekali tidak ada hujan, kemarau, tak cukup air, maka mohonlah minta kepada Allah Ta'ala berdoa istisqa dalam Jumaat, dalam khutbah Jumaat. Kita buat seperti mana sunnah. Seperti mana dalam riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain yang ada beritahu secara sahihnya yang mana Nabi SAW membaca doa istisqa ketika di dalam khutbah Jumaat. Tapi orang kita ni dia buat pelik sikit daripada yang lain. Dia mesti ada lain sikit. Yang sunnah ditinggalkan, yang direka itu yang itulah yang dia suka buat. Jadi saya sambil-sambil ni bila sampai pada ayat ni cuba nak betulkan di kalangan masyarakat sedikit sebanyaklah yang kita tahu. Jadi wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Nabi Musa AS memohon minta hujan untuk kaum dia. Ni ayat dia ringkas sajalah. Cerita-cerita dia sebelum pada tu tidak diberitahu, hanya nak beritahu tentang nikmat. Nikmat macam mana yang mana Nabi SAW iaitu Nabi Musa AS yang memohon doa kepada Allah Ta'ala, memohon hujan supaya diturunkan hujan kepada mereka. Maka ayat seterusnya faqul nadrib bi'asakal hajar itu dipanggil istijabah daripada Allah Taala. Tu ayat yang seterusnya itu adalah istijabah. Jadi istasqa Musa liqaumihi itu doa. Yang ayat faqul nadrib bi'asakal hajar itu adalah penerimaan doa. Kalau kita perhati tengok dalam Al-Quran, apa saja ayat-ayat yang bentuk doa, biasa Allah Ta'ala akan sertakan selepas pada itu doa, lepas pada tu makbul doa. Kenapa Allah Ta'ala buat gitu? Nak beritahu kepada kita cepatnya Allah Ta'ala nak menerima doa kita. Jadi janganlah kita rasa segan, rasa malu, rasa macam buruk sangka pada Allah Ta'ala, yang mana kita ada sangkaan bahawasanya kalau kita doa sendiri Allah Ta'ala tak terima apa semua. Jangan gitu. Kita terus je minta doa kepada Allah Ta'ala. Tak kira lah apa pun. Jangan kita kata, tak apalah kita suruh ustaz itulah doa, orang alim itulah doa, habib itulah doa, syekh itulah doa. Tak perlu. Kita minta direct pada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita kemudahan-kemudahan apa-apa tu yang kita nak itu. Hajat-hajat apa yang kita nak, perlindungan apa yang kita nak, mintalah kepada Allah Ta'ala. Dan ayat Al-Quran ni, dia bukan semata-mata bagi tahu cerita, bahkan dia nak beritahu juga tentang cara kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni mesti kuat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu kuat macam mana adalah kuat dengan berdoa. Itulah kekuatan sebagai ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, orang yang mengesakan Allah Ta'ala. Dan sini dalil tauhid, perbuatannya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta hujan. Kemudian terusnya Allah Ta'ala menerima. Dengan adanya ayat lafaz menyebut faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami pun titahkan kepada Nabi Musa.
Iaitu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaka. Pukullah dengan tongkat kamu. Al-hajar, pukul pada batu. Pukul pada batu. Dalam riwayat tafsir ada macam-macam lah beritahu pasal batu ni, batu persegi lah apa semua. Tak kisahlah batu macam mana sekalipun. Kan? Tapi yang pentingnya cerita sini, pukul dengan tongkat biasa ke batu biasa. Itu makna dia. Yang Allah Ta'ala jadikan selepas pada tu, mafaqal asbab. Benda yang luar biasa. Benda yang luar biasa. Ini dipanggil mukjizat. Ini bukan kuasanya Nabi Musa. Kuasa Nabi Musa bukan sini. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah Ta'ala yang jadikan itu. Bukannya kerana kehebatannya tongkatnya Nabi Musa, bukannya kehebatannya batu itu. Tidak. Dan bukannya hebatnya Nabi Musa yang juru pukul itu. Tidak juga. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa sebagai syarat saja untuk jadi benda tu. Allah Ta'ala perintahkan supaya ada usaha sikitnya Nabi Musa itu pukul dengan tongkat dia ke atas batu. Sini saya ingat cerita sedikit. Di kalangan, saya ada pergi satu kedai. Kedai itu orang Arab Yaman. Arab Yaman. Dia orang Arab lah. Jual barang-barang macam kurma, barang-barang tasbih, barang-barang jenis inilah jenis-jenis madu apa semua sekali dah, jenis kedai gitulah. Barang-barang Arab lah, banyaklah tempat dia nya. Dalam banyak-banyak tu saya tengoknya adanya gelang kayu kokak dan juga cincinnya kayu kokak. Kayu kokak. Ejaan macam mana Allah Alam. Kokak, saya tahunya panggilan dia kokak. Dia pun sendiri panggil kokak. Kokak tu mari daripada mana Allah Alam. Dia yang cerita. Jadi saya tanya dia, ni apa? Sebab saya tengok cincin tu, nampak kayu gitu, kita saja tanyalah. Ni cincin apa? Cincin ni yang dibuat daripada kayu kokak. Dia kata ni cincin kayu kokak, sunnah. Ini sunnah Nabi, dia kata. Dia kata sunnah Nabi. Saya pun teguh pada dia. Dia kata sunnah Nabi. Saya kata sunnah Nabi, Nabi pakai ke? Ya, Nabi pakai. Dia kata. Macam mana awak tahu Nabi pakai? Ada dalam hadis ke apa ke? Dia kata tidak. Dia kata memanglah ada lah. Nabi kata ke? Ya, Nabi katalah, dia kata. Dia kata gitu dengan yakinnya. Mana hadis? Mana hadisnya? Dia kata Nabi kata, mana hadisnya? Saya tanya dia. Jadi dia jawab, dia tak boleh jawab hadis, dia pun jawab, saya orang Arab. Dia jawab, saya orang Arab. Jadi orang Arab memang tahulah, dia kata. Kayu kokak ni adalah kayu bahtera Nabi Nuh, kayu tongkat Nabi Musa yang dibuat daripada kayu kokak. Kata mana dalilnya? Kami orang Arab. Kami tahulah. Jadi saya tanya lagi, dia memang tak nak jawab, dia jawabnya dia orang Arab. Jawapan dia hanya tu saja jawapan dia. Jadi daripada situ saya sedarnya bahawasanya orang Arab pun yang jahil ni ramai. Ramai juga yang jahil. Jadi tiba-tiba dia mengaku kayu kokak tu daripada Nabi dengan beraninya. Dia kata kayu kokak tu Nabi pakailah, ada sunnah Nabi lah apa semua sekali. Dengan beraninya dia kata, semata-mata nak lariskan kayu kokak dia itu. Dan dia beritahulah khasiat-khasiat. Saya tu tak nak dengar, saya cakap mana dalil dia, mana hadis dia yang kata. Tapi dia, saya tengok muka merah muka dia tu, dia tak ada jawapan lain, dia tahu dia tu salah berkali. Dia kata, itu saja jawapan dia, dia kata dia ni orang Arab. Jadi orang Arab memang tahulah, dia kata gitulah lebih kurang. Jadi dia kira orang Arab tu memang betul semua sekali. Jadi seolah-olahnya dia boleh memperbodohkan, tak kira kalau orang bukan Arab ni, dia dengan senang-senang dia boleh nak bodohkan kita semua sekali. Gitu. Semata-mata jawapan dia orang Arab. Jadi saya rasa kalau benda ni dia cakap kepada orang Melayu yang lain yang tak tahu pasal agama, mungkin tu percaya gitu je. Kan? Tu percaya gitu je. Ni orang Arab yang kata. Orang Arab Yaman sendiri yang kata. Kan? Tuan kedai, tuan yang jual benda tu yang beritahu. Kan? Kita tak boleh percaya benda ni kalau benda tu daripada Nabi, mesti adanya hadis Nabi. Mesti ada satu hadis Nabi yang sahih.
yang beritahu tentangnya. Barulah kita boleh pegang. Kalau tidak, tidak. Maka sebab tu saya jawab sini, tafsir yang ayat ini, tongkat yang biasa saja. Tongkat biasa. Bukan tongkat kayu kokak, tongkat biasa saja. Dan batu pula saya ada terjemah sini pun tadi, adalah batu biasa saja. Bukan batu yang pelik, yang adanya kuasa sakti ke apa semua sekali, tidak ada. Yang ada kuasa itu, yang kuasa hebat itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, dia, kalau benda tu ada sakti dah, kalau Allah Ta'ala beritahu, tak pelik. Apa yang peliknya? Yang peliknya, benda tu tak ada apa-apa, tiba-tiba benda tu jadi luar biasa. Itulah pelik. Kalau benda tu yang dah memang dia tu macam hebat dah, kalau diberitahu, apa yang peliknya, apa yang mukjizahnya? Yang mukjizah ni benda yang biasa-biasa, tetapi boleh jadi luar biasa bila Allah Ta'ala nak. Maka inilah kuasa yang sebenar. Bukannya benda yang dah hebat dah, tiba-tiba kita kata, inilah benda tu hebat. Benda tu ada kuasa ni, kuasa ni. Itu kita hanya cerita benda yang sifat ataupun khasiat dia dah. Itu tak mengapa, itu tak pelik apa benda itu. Pisau. Kenapa pisau tu? Pisau tu tajam, kalau kita gigit tangan tu berdarah. Memanglah pisau mana-mana pun berdarah. Kan? Tapi kalau adanya pisau yang ada sakti, pisau biasa tetapi dia tu ada kuasa lain pula. Ada kuasa, pisau biasa dia jadi benda lain pula. Bila dia jadi hebat, dia ada jadi kuasa hebat, bila Allah Ta'ala nak benda tu jadi hebat. Itu baru luar biasa. Kalau cerita Nabi Ibrahim dibakar, kan? Dilempar dalam api, dibakar Nabi Ibrahim oleh kaum dia, kan? Jadi kulit Nabi Ibrahim tu hebat ke? Bukan masalah kulit Nabi Ibrahim tu hebat. Allah Ta'ala yang hebat jadikan kulit yang biasa itu boleh jadi luar biasa. Kan? Sehingga Allah Ta'ala, sebab tu lafaz Allah Ta'ala tu ada. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kan? Bagilah sejuk. Mana api itu boleh jadi sejuk? Api yang sejuk itu maknanya luar biasa. Api yang asal dia adalah panas. Tapi bila jadi sejuk, itu luar biasa. Makanya luar biasa tu Allah Ta'ala nak beritahu, ini tak ada siapa-siapa pun boleh buat. Kan? Kalau kayu kokak tu hebat, mana apa yang mukjizah dia? Tak ada, memang dah hebat dah dia. Jadi khasiat dia pun dah diketahui dah umum gitu. Jadi apa yang luar biasa dia? Tidak ada yang luar biasa dia. Jadi di sini saya terjemahkan, seperti mana yang kita nak beritahu sini adalah, tongkat tu adalah tongkat biasa saja. Daripada tongkat biasa inilah dalam ayat yang lain ada beritahu tongkat yang biasa ni jadi ular. Tongkat inilah juganya Nabi Musa AS nak gembalakan kambing-kambing dia, ternakan dia. Dia guna kayu itulah juga. Yang dia nak pukul kayu-kayu ke apa semua sekalipun, dia guna tongkat itulah juga. Kan? Mana yang kayu tu tiba-tiba boleh jadi ular, ini dia lempar, dia pukul, tak jadi ular pun, dia jadinya pecahnya batu lah selepas pada ni. Jadi dipukul. Bila dipukul, maknanya itu saja yang Allah Ta'ala naknya perbuatan daripada Nabi Musa AS. Yang Allah Ta'ala naknya gitu saja. Jadi yang Allah Ta'ala nak zahirkan mukjizah. Mukjizah ni mana dalil yang dapat mengatasi, dia panggil. Mengatasi itu dia panggil mukjizah. Maka dalil yang dapat mengatasi maknanya kayu biasa jadi luar biasa. Batu biasa jadi luar biasa. Maka itulah mukjizah. Jadi mukjizah tu daripada Nabi Musa kan? Tidak. Daripada Allah Ta'ala. Sebab tu disebut lafaz Allah. Idrib, Allah Ta'ala yang suruh pukul. Nabi Musa kalau dia pukul, tak ada apa-apa pun. Tapi bila Allah Ta'ala suruh pukul, dia jadi benda lain bila yang Allah Ta'ala suruh. Kalau yang Allah Ta'ala tak suruh, tak jadi apa-apa pun, tak pecah pun batu. Kan? Fanfajarat min hutnata asyarat aina. Maka terpancarlah daripada pecahan celahannya batu-batu yang pecah itu 12-nya mata air. 12 mata air yang sesuai untuk kaum yang Nabi Musa adanya 12-nya kabilah. Semua tu jadi tak bala dah semua sekali. Sebab tu ayat yang seterusnya ada beritahu qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap manusia, setiap kelompok kabilah di kalangan mereka itu mengetahui
tempat kedudukan air masing-masing. Tempat nak ambil air masing-masing tu, mereka tu tahu. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, dia ada beritahu lah, ada tanda dia macam mana dibahas macam panjang lebar lah dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kadang-kadang lari sikit lah. Lari sikit daripada pembahasan tu kerana panjang sangat. Kan? Cuma nak diringkaskannya, ada disebutnya, mereka tu dah siap-siap masing-masing kabilah tu, maka mata air tu mengalir sesuainya dengan di tempat-tempat kabilah-kabilah itu. Dan bila sampai di kabilah itu, maka masing-masing sudah mengetahui ini untuk mereka, yang satu lagi bukan untuk mereka. Itu untuk kabilah yang lain. Dan titahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala titahkan sini, kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Rizkilah daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagikan itu, yang halal itu. Bagi, makanlah. Mana sini, perintah keharusan, mana perintah boleh. Bolehnya, gunalah. Yang Allah Ta'ala bagi ni, silalah. Silalah guna, silalah makan, kan? Silalah minum, masing-masing. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. La ta'thaw sini, dia panggil, makna dia la tufsidu. La ta'thaw makna dia la tufsidu. Fi'il sini dia panggil maf'ul mutlak, dia tu lafaz dia yang berbeza tetapi makna dia sama. Iaitu apa? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi. Iaitu membuat kerosakan di atas muka bumi dengan pengingkaran pada Allah Ta'ala, dengan kufur pada Allah Ta'ala, mengingkarinya nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadi inilah nikmat yang ke-8 yang Allah Ta'ala bagi. Iaitu berupa nikmat yang mafaqal asbab. Nikmat yang mafaqal asbab kepada umatnya Nabi Musa AS. Yang mana setiap satu tak balah-balah dah. Semua orang dapat. Kan? Semua orang dapatnya air-air ini. Lafaz yang dimintanya hanya minta hujan saja. Yang Allah Ta'ala bagi itu lebih. Mana dengan Allah Ta'ala bagi, semua sekali itu masing-masing lah. Jadi, sekiranya berlaku lepas pada ni membuat perkara-perkara kufur, maka ini tahap melampau. Ini sudah sampai kepada tahap melampau kerana nikmat Allah Ta'ala sudah bagi dah kepada masing-masing. Kita perhati tengok sini, daripada ayat-ayat daripada awal lagi, nikmat-nikmat yang pertama, dua, sampailah yang ke-8 ini, yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Musa AS. Yang mana nikmat-nikmat ini begitu banyak yang bentuk dia adalah mafaqal asbab. Semata-mata Allah Ta'ala nak menzahirkan kudrah Allah Ta'ala, dan ini juga sebagai dalil. Dalil keesaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat benda ni yang biasa jadi luar biasa, dan yang biasa tak dapat bila tiba-tiba boleh dapat. Kan? Daripada batu, dengan batu tu keluarnya air apa semua sekalipun, mengikut yang kehendak Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala buat itu di luarnya kotak pemikiran manusia, logiknya akal manusia. Manusia tak boleh fikir dah benda ni. Kan? Maka sepatutnya manusia, bilanya Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat sebegini, yang bentuk mafaqal asbab ini,
mereka ini semakin beriman. Sebab tu umat Nabi Muhammad SAW tak banyaknya Allah Ta'ala bagi. Walaupun ada mukjizat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak sebanyaknya umat-umat yang dahulu. Tidak sebanyak umatnya dahulu. Tetapi Allah Ta'ala bagi mukjizat yang paling besar, yang mana sampai sekarang ni pun kita dapat merasa, iaitu Al-Quran. Al-Quran ini yang mana yang ada di depan kita ini, inilah mukjizat. Yang semenjaknya Nabi Muhammad SAW hidup dulu sehinggalah sekarang, inilah mukjizat dia. Tak banyak cerita-cerita pasal mukjizat Nabi. Tak banyak. Ada keluar air di celah jari ke, ada cerita belah bulan ke, ada cerita dan beberapa lagi lah cerita-cerita yang ada, tapi tidaknya banyak mukjizat-mukjizat itu, kerana Nabi SAW ni banyak kepada dakwah dia, banyak ke arah ilmu, dakwah bentuk ilmu, mana ajar supaya fahamnya ilmu kepada masyarakat, bukannya bentuk paksaan, tunjuknya benda tu, maka bila tak terima Allah Ta'ala akan baginya azab. Tidak dengan cara begitu. Ini diberikan dalil-dalil dengan dibagikan ayat-ayat kepada mereka, dan selepas pada itu terpulang kepada mereka. Itu pun di kalangannya penentang-penentang Nabi SAW pun duduk minta-minta, selalu duduk minta supaya ditunjuknya mukjizat, ditunjuknya mukjizat. Tetapi mukjizat-mukjizat itu tidaknya kuasa Nabi Muhammad SAW, ia adalah kuasanya Allah Ta'ala. Ia adalah kuasa Allah Ta'ala. Maka bila ia adalah kuasanya Allah Ta'ala, bukan sewenang-wenangnya Nabi, bolehnya ikut suka Nabi, boleh buat itu, boleh buat ini, ikut suka dia. Tidak. Tetapi berbeza dengan umat-umat dahulu yang mana Allah Ta'ala zahirkan dengan mukjizat-mukjizat kini untuk dakwah-dakwah mereka. Jadi yang gini sekiranya tak terima, terus azab. Ini berat. Ini lebih beratlah daripada cara baginya, bagi ayat, bagi dalil, bagi tahu dengan mulut saja, tanpanya ditunjuknya mukjizat itu. Itu lebihnya ringanlah nak dibandingkan dengan umat-umat dulu. Umat dulu sekiranya ditunjuknya mukjizat, sekiranya tak terima, maka terus akan diazab. Itu Allah Ta'ala bila bagi mukjizat gini ni, Allah Ta'ala kira seolah-olahnya mereka itu menerima agama ni sebenarnya dengan cara paksaan. Dengan cara paksaan. Jadi dengan cara pemikiran, dengan cara faham agama, itulah cara yang Allah Ta'ala nak sini. Dengan Allah Ta'ala nak suruhnya kita semua sekali ni faham ayat-ayat Allah Ta'ala. Bukannya faham pasal mukjizat. Ditunjuk mukjizat barulah nak percaya. Ditunjuk depan-depan mata barulah nak percaya. Tidak. Tak tunjuk pada kita pun kita dah percaya dah, kerana kita sudah faham melalui ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang mana Al-Quran ini sudah jadi mukjizat kepada kita. Dengan Al-Quran ini pun sudah kita faham dan sudah kita yakin akan kebenaran Allah Ta'ala. Habis itu, wa idh qultum ya Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa wasliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ini sedikit panjangnya ayat dia. Ini teguran Allah Ta'ala pula. Tadi nikmat, ini teguran Allah Ta'ala. Teguran Allah Ta'ala kepada umat yang tidak mensyukuri nikmat. Umat yang tak mensyukurinya nikmat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi benda yang mafalqa asbab, kena ingat, benda tu bukan main-main. Ya Allah Ta'ala bagi itu, kalau tak terima juga, siap. Itu bahaya.
Mana kalau Allah Ta'ala bagi yang biasa-biasa, yang tahtal asbab, itu asbab-asbab biasa, itu tak apa. Allah Ta'ala tak cepat murka benda tu. Tetapi bila Allah Ta'ala tunjukkan, zahirkan benda yang mafauqa asbab, tapi tidak mahu menerima juga, maka ini cepatnya Allah Ta'ala memurkainya mereka. Itu bahaya. Maka sini, keadaan teguran Allah Ta'ala terhadap umatnya Nabi Musa yang mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, yang mana nikmat Allah Ta'ala bagi itu adalah berupa nikmat mafauqal asbab. Tapi biasalah nafsu manusia ni, bila dibagi benda tu dia rasa tak puas hati. Manusia ni sentiasa tak puas hati. Bagi sedikit, bagi tu banyak dah, tapi rasa lama-lama tu rasa biasa, nak yang lebih lagi. Sebab tu dalam hadis pada beritahu, bila dibaginya satu gunung yang emas, nak satu gunung lagi emas. Mana tu sifat nafsu manusia. Nafsu manusia ni jenis tak puas dengan dunia. Dan tak puas dengan dunia ini, kalau kita terpedaya dengan keadaan gini, akan sampainya ke mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Benda yang nak banyak tentang benda dunia ni memperdayakan kamu semua. Sehinggalah kamu semua sekali dapat masuk ke dalam kubur. Mana sampailah kita semua sekali ni mati. Mati pun kalau boleh nak kepada dunia. Semua sekali itu nak kepada dunia. Maka mana sampai mati nak kepada dunia, sampai mati nak kepada banyak, nak kepada lebih. Nikmat ni tak nak sikit-sikit, naknya lebih. Naknya lebih. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, tak puas hati. Kita sepatutnya qanaah, kita sepatutnya mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah bagi pada kita. Kan? Dengan cara macam mana? Nabi SAW mengajar, iaitu dengan cara kita tengok pada orang yang bawa pada kita. Barulah kita rasa benda tu dapat nikmat. Kan? Barulah kita rasa dapat nikmat. Kita tak tahu nikmat berjalan, kita tengok orang yang tak ada kaki tu. Tengok orang yang tak ada kaki tu, barulah kita rasa nikmat. Aku boleh lagi berjalan, walaupun aku jalan yang teresok-esok apa, boleh lagi berjalan. Orang lain kaki pun tak ada. Kan? Barulah rasa nikmat. Kalau kita ada kasut, kan? Kita ada kasut, kita ada selipar. Kita tengok pula orang yang tak ada kasut, orang yang tak ada selipar. Kalau kita adanya basikal, maka tengok orang yang tak ada apa-apa tu, yang tak ada basikal pun tak ada. Kalau kita ada motosikal, maka tengoklah pada orang yang ada basikal saja, orang yang tak ada kenderaan lain. Kalau kita ada motosikal, kita ada kereta apa semua sekali, kita tengoklah pula orang lain ada motor je, kita ada kereta ni ada juga tempat teduh ke apa. Maka kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan kita tengok orang yang lebih bawah pada kita. Barulah kita rasanya sentiasa rendah diri. Kan? Dan barulah jadinya tak sombong. Dan tak sombong ni pula menyebabkan kita akan mudahnya terima agama. Kita akan jadi lapangnya dada kita untuk terimanya ilmu-ilmu agama ni, ilmu benda-benda kebaikan, benda-benda kebenaran ni kita akan mudah terima. Sehingga dalam hadis yang sahih ada beritahu, al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Benda sombong ni, dengan sombong saja benda itu orang itu akan menolaknya kebenaran. Dan juga meremehkan nikmat-nikmat. Meremehkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Benda yang Allah Ta'ala bagi itu rasa sikit saja. Kan? Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi rasa sikit kerana apa? Kerana adanya sombong. Gitu. Sampai sini dulu, kita sambung lepas pada ini sekejap.